Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua, sahabat-sahabat, alumni dan juga yang mengenali. Saya Firdaus bin Ihwan. InsyaAllah kita akan bersiaran untuk kuliah online pada malam ini, insyaAllah bersama dengan Ustaz Manzur bin Uthman. Siapa yang tak kenal mungkin. Guru di MRSM Gubang Pasu 2008 hingga 2011 dan sekarang MRSM Pendang. InsyaAllah kita akan jemput beliau lah sesi kita. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Firdaus macam mana? Alhamdulillah sihat lah. Alhamdulillah sihat seperti ni lah. Ni lah. Dalam cuti ni makin sihat lah tu. Makin sihat. Ni lah. Terpaksa duduk di rumah. Asyik makan saja kena buat exercise. Ustaz di Kedah bagaimana di sana? Alhamdulillah setakat ni terkawal, dan di kampung saya ni di Pokok Senar ni, area Pokok Senar ni alhamdulillah lah nampak semakin okey lah, dan pergerakan pun terkawal lah. Alhamdulillah ramai yang memberi kerjasama, termasuklah orang-orang masjid dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Jadi Ustaz ramai tak tengok kita. Jadi saya ada jemput beberapa sahabat-sahabat daripada Ansara lain. Mereka juga kenal Ustaz di Berseri dulu, juga ada di Pendang. Jadi mungkin sahabat-sahabat lain juga akan turut serta lah bersama menonton kuliah online kita pada malam ini ya. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Saya dimaklumkan kuliah kita malam ni lebih pada santai-santai ya. No? Ya, santai je, tak ada macam kuliah. Macam dekat TV program nak kena rakaman. Kalau macam tu susah juga tu saya. Itulah. Jadi insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini buat pertama kali je Ansara Kubang Pasu, Persatuan Bekas Pelajar MRSM Cawangan Kubang Pasu, kita bawakan kepada anda kita pengisian semasa kawalan pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, walaupun ada halangan daripada kerajaan. Ustaz, kita dah 3 minggu Ustaz hampir sebulan lah kita berkurung di rumah, kita tak boleh keluar, tetapi sikit sebanyak ada pengisian yang pihak kami Ansara boleh bantu dan boleh kongsi kepada semua dengan membawakan satu program ilmiah yang dinamakan sebagai kuliah online. Jadi insya-Allah ini adalah satu program permulaan yang mana usaha kita membawakan input-input kepada khususnya kepada bekas-bekas MRSM ni, namanya MRSM Gubang Pasu. Mereka tak boleh sekolah Ustaz. Tak boleh pergi sekolah. Sakai lah. Yang PT3 dengan UPSR semua dah pakat, semua dah sakai lah. Semua dah exam dah batal. Yang SPM dilanjutkan sampai suku pertama 2021. Jadi banyak masa mereka ada dan boleh luangkan di rumah. Jadi sedikit sebagian pada malam ini bersama dengan kita. Saya tak tahulah, mungkin tak ada yang tak kenal Ustaz. Kita bersama dengan Ustaz Manzur bin Uthman. Kalau di Kupar dulu kita panggil legend lah, Ustaz legend lah. Siapa je tak kenal, semua kenal ya. Pernah berkhidmat ya Ustaz, kalau betulkan kalau saya silap Ustaz, mantan di Pasu, berkhidmat di Gubang Pasu 2007 Ustaz. Ya, 2007 sehingga 2011, kemudian berpindah di MRSM Pendang sekarang lah. Sebelum tu MRSM Berseri lah. Sebelum tu MRSM Berseri ya. Jadi ramai mungkin sahabat-sahabat daripada Ansara Berseri mungkin tengah bersama-sama dengan kita. Dan saya akan bertindak sebagai moderator. Saya Firdaus bin
Presiden Asra Umang Pasu sekarang. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan berbicara satu topik Ustaz, yang saya kira topik ni seringkali dibicarakan, okay, sempena dengan Ramadan. Jadi tak lain dan tak bukan, malam ni kita akan berbicara Ramadan _2 bertindih, dilema PKP dan ibadah. Sebab kita duduk di rumah. Ada yang tak kira kalau pergi surau kena tangkap pula. Kena banyak seribu pula, jadi tak boleh pergi surau. Dia mungkin pergi surau, pergi masjid, mungkin itu saja ibadah yang boleh buat. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan berbincang beberapa perkara, tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan asal kita, saya nak tanya sedikit Ustaz. Ustaz, apa beza agak-agak sekarang ni kita ni akan berpuasa, ya, secara kita akan berpuasa lebih kurang dalam 4-5 hari lagi. Hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, lagi 6 hari kita akan berpuasa. Jadi apa beza berpuasa pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelum ini? Mungkin sebagai mukadimah Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Firdaus suara saya? Ya, boleh dengar, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Firdaus. Jadi Firdaus, sebelum tu saya nak tanya, sebelum masuk kepada nak jawab soalan Firdaus tadi lah kan. Ni kalau Ustazah Fatimah nak join tengok ni macam mana? Ada. Okey. Alhamdulillah. Ada. Boleh buka Facebook. Dah boleh. Ya, boleh saya. Okey. Baik, Firdaus. Jadi persoalannya, perbezaan Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun yang kita lalui dah. Pertamanya saya sentuh sikitlah. Pertamanya, penantian Ramadan ni satu kerinduan lah sebenarnya. Satu kerinduan pada semua orang. Terutama orang-orang yang beriman, yang cinta, rindu dengan ibadat berpuasa. Saat kedatangan Ramadan ni satu yang dinanti-nantikan. Cuma ramai dari kalangan kita, saya pastilah agak rasa sedih lah dengan keadaan ini, yang mana mungkin berbeza lah perjalanan kita. Ramadan tahun ni perjalanan dia agak berbeza lah, yang kita terpaksa kena terima hakikat itu. Kalau kita tengok persamaan, sama aja, tak boleh makan, tak boleh minum, sama aja kan. Dari sudut persamaan tu kita kata samalah, duduk di rumah ke, PKP ke, kerja ke, macam mana sekalipun keadaan, puasa ni takrif dia tetap sama, menahan diri daripada makan dan minum, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang tu sama. Cuma perbezaan yang kita nampak tahun ni, mungkinkah pertamanya kita tak dapat nak berjamaah di masjid bersama-sama, bukan sekadar mendirikan jemaah salat tarawih, tetapi kita tengok kan sebelum-sebelumnya Ramadan kita hiasi dengan salat-salat jemaah bermula daripada subuh. Ramai sebab kita melalui proses bersahur. Lepas sahur kita pakat-pakat terus pergi ke masjid. Satu tarbiyah yang baik kan. Jadi benda-benda ni, suasana-suasana ni yang sangat dirindui sebenarnya. Kita rasa selesa, kita rasa seronok berjamaah. Begitu juga dengan waktu zuhur, walaupun orang bekerja kan, saya tengok suasana kerja, dan saya pernah berkursus di pejabat mara kita kan, waktu zuhur bulan Ramadan ramai yang berjamaah, adanya tazkirah. Ini yang kita mungkin rasa perbezaan lah dengan tahun-tahun yang sebelum ni. Macam saya di sekolah pun kita dapat berjamaah bersama, kadang-kadang singgah di masjid,
dalam perjalanan balik bila kita dengar azan, kita tengok ramai yang singgah. Maksud saya bukan kita aja singgah, tapi ramai yang akan berhenti bila dengar azan kan. Kalau bulan-bulan lain ni dengan azan pun ada yang duk makan lagi kan. Tapi bulan-bulan bulan Ramadan ni saya tengok kan satu tarbiyah yang cukup cantik lah kan. Tapi mungkin benda tu kita tak dapat lalui pada tahun ini. Tetapi di sebalik itu kita boleh atur, susun program-program bersama dengan keluarga. Ini mungkin satu hikmah. Satu hikmah yang Allah nak bagi kepada kita untuk kita susun balik bersama dengan keluarga. Yang mungkin sebelum ni kita banyak susun program-program kita di luar sana. Dan ramai yang sibuk kan dengan program-program di luar. Berbuka puasa bersama. Kan, bubur lambuk. Ada yang kita tengok kan duk parti dah apa periuk besar duk buat satu rasalah satu kesedihan. Betul lah kita pun duk fikir lepas hasyak kan, lepas solat asar pakat-pakat boleh bawa balik seorang satu bungkus, dua bungkus bubur lambuk kan. Jadi suasana tu mungkin kita tak dapat lalui, tapi insyaAllah mungkin kita boleh sebutlah dalam perbincangan kita pada masa pada soalan-soalan yang akan datang ni, mungkin kita boleh bahaskan apa pengisian yang patut kita buat. Jadi saya rasa itulah perkara-perkara yang mungkin terbeza lah dengan tahun lepas kan. Kita boleh ziarah. Kita simpan dulu hikmah tu Ustaz. Di akhir nanti perbincangan mungkin lebih panjang. Okey, baik. Betul Ustaz cakap tadi, sangat berbeza. Sebab kata Perdana Menteri kita perlu menjalani the new normal. Kehidupan kebiasaan yang baru, yang mana sebelum ni kita tak biasa sebelum ni. Boleh pergi bazar, pergi sembahyang tarawih, murid, lagi semua kena buat di rumah. Jadi berpuasa di rumah, berbuka di rumah. Itu juga ada sahabat-sahabat mungkin anak-anak murid Ustaz mungkin ada yang terkandas di IPT masing-masing mungkin ada di universiti, mereka tak dapat balik di kampung, sama ada di dalam negara ataupun masih lagi di luar negara. Jadi kebiasaan baru ni perlu dibiasakan dalam menghadapi Ramadan. Baik, bercerita tentang Ramadan Ustaz. Ialah tiap tahun kita menanti, kita doa kepada Tuhan, Rabbana Allahumma barik lana fi Ramadan, berkati kami dalam bulan Ramadan, berkati kami dalam bulan Rajab, dalam bulan barikna fi Sya'ban, wa balighna fi Ramadan, dan dekatkan kami dengan bulan Ramadan. Dan Ramadan hampir tiba, dan tiap tahun kita menerima Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Jadi apakah kepentingan dia? Kita tahu Ramadan ni puasa. Kita tahu bila Ramadan ada buka, bila Ramadan ada tarawih. Tapi apakah signifikan ataupun kepentingan yang penting untuk dihayati oleh masyarakat, khususnya kita lah Islam. Jadi mungkin Ustaz boleh kupas sedikit, silakan Ustaz. Alhamdulillah Firdaus. Sebelum tu saya dah tengok ada pelajar-pelajar yang mengenali saya dah masuk dalam ni kan. Alhamdulillah, selamat datanglah, selamat bertemu, bersua kembali lah. Ni mungkin satu daripada hikmah apa yang berlaku. Tidak kita tak bersua macam ni lah kan. Jadi lama juga saya tak jumpa mereka. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat guru, anak-anak murid yang daripada berseri sampailah sekarang ni yang bersama dalam program kita ni. Saya ucapkan insyaAllah selamat kita menyambut Ramadan yang bakal tiba ni, satu perkara yang sangat dirindui. Jadi insyaAllah Firdaus, nak menjawab kepada persoalan ini, saya nak ambil beberapa perkara lah. Pertama, saya nak lahirkan dulu rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Ramadan tu tak sampai lagi, tetapi bahangnya dah semakin terasa. Cuma kita nak lahirkan rasa syukur ni, pertamanya saya rasa Allah memperkenankan doa kita. Allah terima, Allah dengar doa kita. Yang kita duk baca daripada awal bulan Rajab tadi, doa yang kamu bacakan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab-Mu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan, dan berkatilah kami di dalam bulan Sya'banmu dan sampaikanlah kami sehingga kami bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi yang kita doa ni pertama sekali di antara kata ulama, kita doa keberkatan dari sudut usia. Keberkatan dari sudut usia kita ni. Umur yang panjang tetapi ada barakah. Yang macam mana umur yang panjang ni tapi berkat. Berkat apabila kita jadikan umur tu satu kebajikan. Kita buat ibadat pada Allah, kita makin taat pada Allah. Semakin meningkat usia kita ni, semakin kita bertambah usia kita ni, semakin kita menjadi hamba yang takut pada Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara kelebihan Allah datangkan Ramadan kepada kita ni, jadi sebelum tu saya nak sentuh sikit jugalah Fidel. Ramadan ni kita nak kena terima dia, kita nak kena sambut dia. Ramadan ni kita nak kena hayati. Tertekan tadi. Ramadan ni kita nak kena hayati dia, kita nak kena layan dia sebagai satu yang istimewa. Kedatangan dia, kedatangan yang istimewa kepada kita. Kerana di dalamnya Allah nak datangkan banyak rahmat kepada kita. Banyak tarbiyah kepada kita. Allah nak jadikan kita ni hamba dia yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena bersedia diri untuk menghadapi Ramadan ni. Sebelum kita masuk pada kepentingan dia, kita nak kena sediakan diri kita untuk menghadapi Ramadan ni macam mana, saya buat bandingan lah, macam mana satu orang isteri yang menanti kepulangan suami dia. Macam Ramadan ni setahun sekali bersua dengan kita, datang hanya sebulan. Kita buat bandingan lah, kiasan kita kata, macam satu orang isteri menanti suami dia, berpisah lama, suami bertugas di luar negara. Tiba-tiba telefon mai abang dekat dia, kata suami ni nak balik berapa hari lagi ni. Macam mana Ramadan nak datang kepada kita ni. Suami dia nak balik mai. Maka isteri ni macam mana perasaan dia. Allahu Akbar. Seronok ni tak tahu nak cerita lah. Tanda seronok ni, dia telefon mak dia, dia habak dekat mak ayah dia, mak mentua dia, suami dia nak balik. Lagi dia telefon kawan, kawan tanya habak, dia habak suami nak balik. Sekali lagi dia telefon dekat adik-beradik dia, orang cerita bak lain pun dia duk habak suami dia nak balik. Macam mana kita duk sembang lah ni. Ramadan nak mai dah, Ramadan nak mai dah. Malah ada lagu-lagu Ramadanu halla, Ramadanu halla, ahlan wa sahla, ahlan wa sahla. Jadi duk sebut-sebut Ramadan ni pasal apa? Pasal kita rasa rindu. Jadi saya buat perumpamaan macam satu orang isteri yang terpisah lama dengan suami dia pergi kerja, suami dia kata abang ni nak balik mai minggu depan. Lagi berapa hari ni nak balik mai, seronok dia. Apa dia buat? Dia akan buat persiapan diri dia. Make up bagi cantik, lepas tu rumah dia hiasi bagi elok, suasana laman rumah dia cuci. Allah, sebab apa nak sambut suami? Macam tu juga kita. Kita nak sambut Ramadan ni, kita buat persiapan diri dah. Nak menghadapi Ramadan, nak buat ibadat. Dan kemudian kita merasakan, kalau satu orang isteri ni bila suami dia sampai balik abang kata abang ni balik sebulan saja. Jadi sebulan ni 30 hari, ya Allah, dia berasa macam tak mau lepas suami dia. Berjalan nak pegang tangan, kemudian pergi makan nak pegang tangan, pergi semayang pun nak pegang tangan, naik kereta nak berdua, tak mau orang lain ganggu. Macam dulu lah kita menghadapi Ramadan. Jadi kita menghadapi Ramadan ni kita rasa tak cukup masa dengan Ramadan. Kalau kita nak semayang, kita berasa nak kena banyak semayang, kurangkan tidur. Kemudian kita nak kena banyakkan baca Quran, kita berasa tak cukup siang, malam pun baca Quran. Macam tu. Kalau orang bercinta ni, suami isteri ni yang lama tak jumpa, siang tak cukup cerita, malam cerita lagi. Tu cara kita menghayati Ramadan, perumpamaan dia. Sikit sebanyak lah.
Baik, jadi kepentingan Ramadan daripada kita ni, pertama sekali di antara pentingnya Allah datangkan Ramadan ini, Allah nak menjadikan kita ni hamba yang bertakwa. Nak meraih takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yakni yang bermaksud, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, di atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, agar kamu bertakwa. Jadi Allah sebut dah tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Al-Quran ni bahawa pertama, puasa satu jalan untuk kita mencapai takwa. Kalau kata orang tu berpuasa, ulama kata dia dah pun beriman. Sebab tu Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, Allah seru. Jadi orang yang berpuasa ni, ulama kata dia dah pun beriman. Cuma dia ada usaha nak jaga puasa dia ni satu puasa yang berkualiti. Sebab kita tak mau duduk dalam kalangan manusia yang Nabi sebut, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi kata ramai dari kalangan orang yang berpuasa ni, apa yang dia dapat di penghujungnya adalah lapar dan dahaga semata-mata. Masya-Allah. Jadi kita nak meraih takwa. Sebab tu kita puasa ni puasa yang berkualiti. Jadi kepentingan puasa Allah datangkan kepada kita ni menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan termasuk juga kita nak kena jaga perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa. Walaupun tak batal tapi pahala tak ada. Bila pahala tak ada, Nabi kata apa? Yang dapat hanyalah illal ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga semata-mata. Penghujung dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Jadi kita nak jadi takwa, nak naik tahap daripada Islam, mukmin, Muslim, mukmin, lepas tu muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi Allah sebut penghujung daripada ibadah puasa ni, kalau betul-betul kita hayati dia sepanjang bulan Ramadan ni, kita bukan sahaja berpuasa, malah kita mendirikan ibadah-ibadah di samping puasa tadi ni, dengan salat malamnya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan berselawatnya, dengan bersedekahnya, maka penghujung daripadanya insya-Allah kita akan jadi orang yang bertakwa. Dan apa kelebihan orang takwa ni, saya nak sebut sikit lah. Allah sebut dalam Al-Quran. Orang yang bertakwa ni, kalau kita tengok dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang bertakwa ni, kelebihan orang yang mencapai tahap takwa ni, pertama Allah akan jadikan jalan baginya jalan keluar daripada setiap kesusahan yang dia lalui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya satu jalan keluar daripada setiap kesusahan yang dia lalui. Yang kedua, Allah akan rezekikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah ini, bukan sekadar beriman tetapi bertakwa kepada Allah ni, antara kelebihan dia, Allah akan rezeki dia daripada jalan yang tak disangka-sangka. Rezeki ni macam-macam lah. Kita jangan faham rezeki ni makannya suruh lah kan. Jadi rezeki ni pertama rezeki sihat kan. Tanya-tanya umur berapa, 80 lah tapi duk sihat. Alhamdulillah. Saya duk pergi satu masjid dekat sini. Masya Allah, saya tengok satu orang, Tok Wan lah, saya panggil Tok Wan. Masya Allah. Berjamaah setiap waktu. Tak tinggal walaupun subuh. Dalam usia dia dah 80-an. Bukan 80 tapi lebih 80. Saya tak ingat, mungkin 82 atau 83. Saya tanya pada dia,
Umur 80-an tapi masih boleh berjamaah, tak tinggal berjamaah, masya-Allah. Yang ni yang kata wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan pada dia dari jalan yang tak disangka-sangka. Saya tanya dia tu, "Wan, umur berapa ni?" Dia kata umur dah 80 lebih dah. Kalau ikut kat dalam tu 80 lebih lah. Tapi orang dulu-dulu dia kata dah tak lambat. Mungkin lebih lagi lah. Tapi dengan usia yang macam tu, tak tinggal berjamaah, tak tinggal masjid. Malah kadang-kadang dia datang awal, dia duk tolong cuci masjid. Cuci tandas masjid, cuci masjid, Masya Allah. Saya duk pergi sembang, kadang-kadang dia jemput pergi rumah dia, bersembang dengan dia, Masya Allah, tengok sihat. Saya tanya, makan kang kayu apa? Dia kata tak ada apa. Jaga ibadat kita dengan Allah. Kita jaga hak Allah, Allah jaga hak kita. Masya Allah, tu dia, yakin dia dengan Allah. Ni wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan dia dengan jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian rezeki ni kesihatan, rezeki ni duit ringgit, rezeki anak-anak. Kadang-kadang kita tak nampak tang kita tu, tetapi Allah bagi dekat anak-anak kita. Sihat anak-anak kita, berjaya anak-anak kita, akhlak anak-anak kita. Masya Allah. Yang ni wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dan Allah mudahkan baginya segala urusan. Masya Allah. Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi bagi orang yang bertakwa ni, antara kelebihan dia, siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah permudahkan baginya segala urusan dia. Masya Allah. Kita buat kerja ni rasa senang. Kita pergi bertugas rasa mudah. Kadang-kadang ada orang malas nak pergi kerja, malas nak buat apa-apa sebab dia rasa susah dalam hidup dia. Tapi bagi orang yang bertakwa pada Allah ni, Masya Allah, Allah permudahkan urusan bagi dia. Kemudian selain daripada tu, yang kita nak juga dalam kehidupan kita ni, bila kita mencapai takwa, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Yang ni Allah menghapuskan kesalahan baginya dan Allah mengurniakan wa yu'zim lahu ajra. Ajra ni balasan. Allah membesarkan pahala bagi dia. Masya Allah. Masya Allah. Tu salah satulah daripada hikmah kepentingan berpuasa ni. Yang kedua, puasa ni melatih diri kita untuk berdisiplin. Kita kena rasai. Allah datangkan puasa ni kepada kita ni, Allah nak mendisiplinkan diri kita ni. Nak disiplinkan diri kita ni macam mana? Pertama, disiplin dari sudut masa. Masa macam mana? Kita tengok bersahur. Allah nak kejut kita untuk solat lebih awal. Kalau hari-hari biasa, kadang-kadang tunggu azan baru nak bangun. Kadang-kadang orang dah qamat dah, kita tak bangun lagi. Duk tengok jam, sikit lagi. Dia. Duk sikit, sedap-sedap, 6.45 dah, baru nak bangun solat subuh. Tapi kalau bulan Ramadan, kita bangun. Bangun untuk apa? Untuk nak bersahur. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia takkan bangun semata-mata untuk bersahur. Dia rasa malu dengan Allah, bangkit-bangkit makan. Bangkit-bangkit terus makan. Masya Allah. Malu dengan Allah, dia akan bangun lebih awal. Untuk apa? Sekurang-kurangnya dia salat sunat 2 rakaat. Ini mendisiplinkan kita. Takkan kita bangkit-bangkit terus makan. Itu memenuhi kehendak nafsu. Sebab apa? Nafsu ni seronok sangat dengan makan. Tengah malam makan lagi. Tengah malam nasi kandak lagi. Tapi Allah disiplinkan kita, Allah bangkitkan kita sahur. Sebab tu Rasulullah kata apa? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu barakah. Macam mana nak datangkan barakah? Allah disiplinkan kita. Allah disiplinkan kita, Allah suruh kita bangun. Takkanlah bangun-bangun terus duduk bersila. Makan-makan, lepas tu tidur balik. Masya Allah. Malu dengan Allah. Jadi, kurang-kurangnya kita bangun. Istiqamah, semayang tahajud 2 rakaat. Semayang sunat taubat 2 rakaat. Semayang sudah hajat 2 rakaat. Agak-agaklah masa. Setengah jam ambil masa untuk sujud kepada Allah. Letakkan dahi, rendahkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru kita pergi makan. Ini mendisiplinkan diri kita. Tarbiyah kita untuk bangun awal. Itu kepentingan Allah datangkan Ramadan. Kadang-kadang setahun, 11 bulan kita asyik dengan tidur. Jarang bangun malam. Tapi sebulan Allah tarbiyah kita. Ini yang dikatakan antaranya disebut sebagai madrasah Ramadan. Madrasah ni apa? Sekolah. Sekolah Ramadan.
Allah nak tarbiyah kita. Baik. Kemudian yang ketiga, ini saya ringkaskan. Allah nak disiplinkan kita juga dari sudut masa. Kita tengok dari sudut berbuka. Selalu kadang-kadang orang alik azan maghrib dia main bola lagi, azan maghrib. Tapi bulan Ramadan sebelum azan lagi perkara tunggu dah. Perkara tunggu dah. Sebab apa? Sebab nak berbuka. Jadi takkanlah kita tunggu semata-mata nak berbuka. Sekurang-kurangnya kita tarbiyah diri kita, duduk bersama anak-anak isteri kita. Ini masa Allah. Kalau bulan-bulan lain kita tengok kan kita kurang. Ini salah satu lagi nak tambah, silaturrahim. Allah datangkan Ramadan ini menghubungkan silaturrahim kita balik. Jadi nak berbuka puasa ni semua pakat tunggu awal. Tak ada hal lewat lah. Kalau buka puasa confirm awal. Lepas tu pakat duk alert dengan apa? Jadual buka puasa. Kalau waktu lain, hari lain, bulan-bulan lain, waktu maghrib, tanya tahun ni hari ni maghrib masuk ke berapa? Tanya orang. Tapi kalau bulan puasa orang tanya dia. Dia nanti jawab awal lagi. Dia nanti habaq awal lagi kata maghrib masuk sekian waktu. Pasal dia duduk tunggu. Jadi masa nak tunggu ni di antara hikmah Allah datangkan Ramadan ni suruh kita bersatu silaturahim. Tambahlah dalam tempoh PKP ni kita tak boleh ke mana-mana. Kalau dulu ada yang berbuka puasa dengan kawan-kawan ataupun ada yang berbuka puasa di sekolah bersama dengan anak-anak murid dia, anak-anak buka di rumah, dia buka di sekolah, ataupun dia berbuka puasa di kedai dengan kawan-kawan rakan-rakan dia. Lagi ada yang berbuka puasa di masjid, itu tak apa, alhamdulillah, bagus. Tetapi tahun ni Allah nak jadikan kita untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Pakat duduk ramai-ramai ni yang kata Ramadan ni mewujudkan silaturahim. Kalau kita tengok bukan kerana COVID ni pun, bukan kerana PKP ni pun, bulan-bulan yang lain kalau waktu tengah hari, kadang-kadang isteri makan dengan kawan-kawan dia, suami makan dengan kawan-kawan dia, anak-anak makan dengan kawan-kawan dia. Jadi masing-masing hal dengan kawan-kawan dia. Balik kadang sampai rumah, ajak makan malam, dia kata tak apa, tadi makan dah dengan kawan. On the way nak balik, kawan telefon ajak pergi minum teh, makan sekali siap-siap dah. Jadi tak ada masa. Ramai orang hari ni sibuk dengan bekerja dan sibuk dengan rakan-rakannya, tidak ada masa. Sebab tu kadang-kadang kita rasa hubungan kekeluargaan semakin tawar. Hubungan antara suami isteri pun semakin tawar. Hubungan dengan anak-anak pun semakin tawar. Kadang-kadang anak-anak merasakan mereka ni sangat susah untuk duduk bersama mak ayah mereka. Tapi kali ni sebulan lah saya rasa duduk di rumah ni, Allah bagi masa kita makan tengah hari dengan anak-anak, makan pagi dengan anak-anak, salat berjamaah dengan anak-anak. Ini masa Allah mewujudkan silaturahim di antara kita. Maka kedatangan Ramadan ni salah satu daripadanya Allah nak menghubungkan silaturahim. Jadi kalau dulu semua duk makan masing-masing semua dengan kawan-kawan, hari ni waktu datangnya Ramadan, satu masa duduk semua sekali. Jadi janganlah duduk saja. Saya nak cadangkan lah. Antara perkara yang saya ni satu perkongsian lah. Apa yang saya buat dengan anak-anak saya sebelum-sebelum ni Ramadan pun. Sebab saya pun kadang-kadang sibuk juga. Tak ada makan bersama anak. Apa semua. Ada program kuliah dan sebagainya. Tapi kali ni, sebelum-sebelum ni Ramadan, sebelum ni saya ambil kesempatan duduk dengan anak-anak. Sebelum berbuka puasa, kita boleh adakan tahlil. Doakan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, datuk nenek kita, mak ayah kita. Malah doa orang yang berpuasa ni lebih mustajab, lebih makbul. Jadi kita ambil kesempatan ini, kita tarbiyah. Apa yang kita buat hari ni? Nabi kata, al-birru la yubla wa zambu la yunsa wa dayyanu la yamut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudhan. Nabi kata, kalau ikut hadis ni, al-birru la yubla, kebaikan itu berpanjangan pahala dia. Wazambu la yunsa, dosa ni sukar dilupakan. Jadi jangan buat dosa, kadang-kadang payah nak tinggal. Dah tinggal, duk teringat lagi, duk rindu lagi dengan dosa. Allahu akbar, na'udzubillah. Wadayyanu la yamut, Allah tak pernah mati. Ya'mal ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak buat, kama tadinu tudhan. Apa yang kamu buat hari ni, satu hari macam tu kamu akan diperbuat, dilakukan. Jadi apa yang kita buat hari ni, kalau macam saya katakan tadi, kita duduk dengan anak-anak, ahli keluarga kita, kita tarbiyah anak-anak kita sebelum berbuka puasa, kita buat tahlil ramai-ramai, kita buat tadarus ke, ataupun kita pakat baca seorang satu ayat Quran. Mula dengan, kalau ramai kita baca dengan wadduha contoh.
Nah, anak yang pertama baca wadduha, anak yang kedua baca inna, anak turun sampai dekat kita, lepas tu berdoa. Allahumma arhamna bil Quran. Kemudian kita doa pula, kita hadiahkan bacaan-bacaan tadi ni kepada mak ayah kita, datuk nenek kita. InsyaAllah kama tadinu tudan. Macam mana Nabi kata, macam mana kamu buat, macam itulah satu hari kamu akan diperbuat. Mungkin satu hari kita dah tak ada, esok anak-anak kita, cucu-cucu kita meneruskan apa amalan yang kita buat hari ni, maka kita duk tumpang pahala. Kita duk dapat hasil saham dia. Masya Allah. Kalau kita duk tunggu saja, nak buat apa? Duk dengar iklan Yusuf Tayyub. Lagi dengar iklan dekat iklan ni. Duk tunggu depan tahu dah dia kata mai Yusuf Tayyub tu 1 minit lagi lah. Dekat dah kan. Semua boleh baca dah. Kan mai Yusuf Tayyub. Yang tu dia kira dekat dah lah. Tapi saya rasa baiklah kita buat. Sama ada kita baca Yasin ramai-ramai dengan anak-anak kan, setengah jam. Yasin ni 20 minit je. Duduk dengan anak-anak sebelum berbuka puasa, pakat-pakat baca Yasin, kemudian niatkan hadiahkan bacaan Yasin kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nak dapat syafaat Nabi di akhirat. Kemudian kita hadiahkan kepada mak ayah kita, datuk nenek kita. Minta doa kesihatan pada kita. Masya Allah. Yasin ni qalbul Quran. Hati Quran. Dan banyak fadilat kelebihan daripada Yasin ni. Jadi secara tak langsung apa yang kita buat hari ni, esok anak-anak kita buat, Masya Allah. Satu jalan yang baik kita tunjuk pada anak-anak kita, pada generasi kita ni, Masya Allah. Dengan satu jalan yang baik ni, mereka buat amal, jadi satu amalan dalam generasi kita, dalam keturunan kita ni, Masya Allah, kita dapat saham akhirat kita ni, Masya Allah. Sikit lagi. Kemudian Ramadan ni Allah datangkan untuk membendung nafsu kita. Kawal nafsu. Yang ni benda yang kita nampak. Clear. Kalau kita tengok dengan akal, hujah akal. Bila mana datangnya Ramadan ni, manusia jadi kuat. Sebab apa? Nafsu lemah. Kan? Bukti dia apa? Kita tengok. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran 1 juzuk sehari. Walaupun sibuk bekerja, kalut kot ni kan. Tapi boleh baca Quran sejuzuk sehari. Tapi bulan lain perut kenyang kan, makan banyak, tapi Quran tak larat nak baca. Semuka berasa lali, mengantuk kan. Lagi berasa tak dan. Pasal apa? Pasal nafsu kita kuat. Bila kita makan banyak, kita turut, kita melayani kehendak nafsu. Tapi kalau kita berpuasa, nafsu kita jadi lemah, kita jadi kuat. Dia terbalik. Kalau nafsu lemah, kita ada kekuatan. Jadi bila kita jadi kuat, tengok Quran kita boleh baca banyak. Bulan-bulan lain kadang-kadang zahar, kita layan nafsu dulu, pergi makan dulu, baru semayang. Tapi bulan puasa, pakat penuh masjid dulu ni. Kita tengok kan, pakat boleh pergi semayang zuhur dulu berjamaah. Lepas tu baru kita balik ke urusan kerja kita, Masya Allah. Kadang-kadang ramai waktu asar boleh singgah. Waktu Aisyah, waktu tarawih kita tengok, Masya Allah, boleh semayang sampai 23 rakaat. Bulan-bulan lain, Masya Allah, lepas Aisyah nak semayang 2 rakaat sunat pun malah. Pasal apa? Pasal perutnya. Tapi kalau nafsu kita lemah, kita jadi kuat. Ini kata puasa ni membendung nafsu, mengawal nafsu kita. Jadi secara tak langsung kita akan jadi kuat, insyaAllah. Apatah lagi dalam PKP ni, Masya Allah. Kita tak boleh pergi mana. Kalau dulu sebulan Ramadan kita boleh khatam sekali, tahun ni kita kena azam 2 kali. Pasal tak boleh pergi mana kan. Bidahlah, kita tak boleh pergi mana. Kemudian Ramadan ni melatih kita untuk sabar. Sabar. Yang sabar ni, sebab tu saya nak sentuh juga di sini. Sebab kadang-kadang ramai orang, sebahagian orang lah, bukan ramai, sebahagian orang, dia menjadikan puasa ni alasan untuk dia cepat marah. Contoh. Bila kawan buat panggil sikit, anak murid ke buat panggil kata, hang cermat sikit dia kata. Ni bahasa orang Kedah lah. Hang cermat sikit dia kata. Aku dah lah puasa. Lepas hang dah buat panggil. Saya lagi, kadang-kadang marah ke anak. Hang cermat sikit. Aku dah lah puasa. Lah, patut puasa lagi sabar. Dia kena kata apa? Inni saim. Aku ni puasa. Peringat diri dia. Bila dia dizalimi ataupun dia nak menzalimi orang, disuruh kita kata apa? Inni saim. Aku ni puasa. Jadi kita patut, maknanya puasa ni menjadikan kita semakin sabar. Bukan kita cepat marah. Dengan lapar tadi, cepat kuih marah. Tak betul.
Dan sabak ni dalam ibadat puasa ni memenuhi 3 jenis sabak, kata ulama. Sabak ada 3 jenis. Nah, yang pertama, sabak dalam melaksanakan perintah Allah. Kita puasa ni, kita melaksanakan perintah Allah. Kita sabak. Sabak sebab apa? Nak taat pada Allah. Menjalankan perintah Allah. Nah, nak bagi sempurna, nak bagi elok, Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, sabak dalam meninggalkan maksiat. Kita puasa, secara tak langsung kita duk tinggal benda-benda maksiat ni. Nah, jadi bulan puasa ni Ustaz nak nasihatkan, kalau nak menaik, nak apa pun dalam WhatsApp, Facebook dan sebagainya, tulis hak elok-elok aja. Jangan duk mengkritik-kritik orang kan. Ni kadang-kadang kita tengok dalam Facebook ni, dalam keadaan situasi COVID ni pun ada lagi duk mengkritik kan. Patut kita siramkan bajai dengan semai-semai benih yang elok kan. Kita cakap benda-benda yang baik bagi semangat. Tak kira lah parti politik ke, persatuan ke, apa saja pun, kita sama-sama nak membantu menangani COVID ni. Jadi kita semai benih-benih yang elok, siramkan, bajakan dengan kata-kata yang indah kan. Baru pakai ada semangat, baru ada kekuatan. Betul tak? Jadi Ramadan yang datang ni kita jaga tangan kita, jaga mata kita, jaga kaki kita. Idza sumta falyasum sam'uka. Apabila kamu berpuasa, jaga telinga kamu. Falyasum, berpuasalah telinga kamu. Falyasum sam'uka wa basaruka, pandangan kamu, wa lisanuka, dan lidah kamu, anil kadhib wal ma'sam, daripada perkataan-perkataan dusta dan dosa. Wada' adzal khadim. Dalam hadis Nabi sebut wada' adzal khadim ni, tinggalkan daripada menyakiti. Ada hadis yang lain menyebut wada' adzal jar. Jangan menyakiti jiran-jiran kita. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita menyakiti bukan dengan tangan, tapi menyakiti dengan kata-kata kan. Itu pun menyakiti juga. Jadi insyaAllah lah kedatangan Ramadan ni kita tarbiyah nafsu kita, bendung nafsu kita, kemudian kita latih diri kita untuk sabak. Sabak yang pertama saya kata sabak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua sabak meninggalkan perkara-perkara maksiat. Dan yang ketiga sabak dalam menerima takdir Allah. Yakni kita sabak menerima takdir Allah. Apa dia? Kita tahu dah puasa ni lapar. Jadi kita sabak. Sabak menerima takdir puasa ni confirm lapar kan. Jadi mana ada orang puasa kenyang kan. Jadi kita tahu dah apabila kita puasa kita akan lapar. Jadi kita sabak menerima takdir Allah tu satu pahala. Masya Allah kan. Kemudian antara lain puasa ni nak membina akhlak kita, perilaku kita. Kita teringat aku ni puasa kan. Nak cakap kasar dengan orang, kadang-kadang mai benda-benda yang menyentuh perasaan kita, nak marah. Contohlah ni zaman lah tak berjumpa, tapi duk marah dalam Facebook, duk marah dalam WhatsApp group dan tulis macam-macam. Jadi kita kena jaga akhlak kita lah. Sebab apa yang kita tulis melambangkan akhlak kita. Orang tengok macam ni ke dia ni rupanya kan, aku duk tengok, aku kenali sebelum ni, nampak bagus ya. Jadi bila orang tengok kita tulis tadi, dari apa yang kita tulis itulah yang datang daripada hati kita. Jadi orang kata tu dia akhlak dia terani ya. Pakaian ni kadang-kadang orang tengok nampak elok, berjubah, sorban dan sebagainya. Tapi bila kita menulis sesuatu, maka di situ terselah akhlak kita yang tak baik. Jadi kita kena jaga benda-benda macam tu. Dan satu lagi insya-Allah, puasa ni mengingatkan kita akan nikmat Tuhan. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah, nikmat Allah ni. Kita duk makan sedap. Ada yang duk dalam PKP ni duk hantar gambar sedap-sedap. Dia kena ingat juga ada orang yang berlapar. Sebelum PKP lagi duk berlapar dah. Main PKP ni pun macam itulah juga. Jadi secara tak langsung kita rasa lapar ni separuh hari ya. Tapi ada orang yang berlapar sampai ke malam hari, sampai ke tidur dalam keadaan lapar. Jadi di sini kita mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa tak usahlah duk berkongsi sangat dalam WhatsApp, dalam Facebook, menu-menu kita hari-hari. Sebab kita kena ingat, ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang dia tengok menu-menu yang kita tulis, Masya Allah, sedih hati mereka tak dapat makan. Kita di sini makan sedap-sedap, hidup tu menyentuh hati dan perasaan mereka. Sebab tu saya insyaAllah jaranglah nak hantar-hantar post-post apa yang kita masak, kita makan kan. Takut lagi ada di kalangan kita yang tengok. Malah kadang-kadang kan kita hantar, kita tak perasan kita menyentuh hati mak ayah kita, tu lagi dahsyat.
kita duduk dengan anak isteri kan, dengan gaji duduk jalan apa semua, kita boleh beli makan udang besar dan sebagainya, makan, post pula tiba-tiba ada mak ayah kita di kampung lah ni, pun tua-tua dia pandai dah, buka Facebook apa, tengok Masya Allah anak aku makan sedap kan, yang aku ni di kampung macam ni je. Jangan menyentuh perasaan mereka kan, Masya Allah. Baik, kemudian yang terakhir, Allah datangkan bulan Ramadan ni, kalau kita perasan, kita perhati betul-betul, Allah nak tambah rezeki bagi orang mukmin. Bukan setakat orang mukmin, kadang-kadang orang-orang bukan Islam juga menumpang rahmat tadi ni di sebalik Ramadan. Kalau sebelum ni kita tengok bulan-bulan Ramadan sebelum ni lah kan, pasar Ramadan, bazar Ramadan, Masya Allah, rezeki mewah. Pakat pergi beli, pakat ambil beli, kemudian hantar rumah jiran, hantar. Kalau hari biasa kita buat satu menu, kadang-kadang bulan Ramadan main 3 menu. Jiran tu berasa nak hantar. Ramai orang nak buat kebajikan dalam bulan Ramadan kan, pakat beli-beli, walaupun dia tak masak, tapi dia beli-beli, bertambah juga rezeki bagi orang yang berniaga. Tengok yang tumpang rahmat dia mah, orang bukan Islam pun boleh mai beli kat bazar Ramadan. Tu dia. Ini yang kata Islam ni rahmat, masya-Allah. Rahmatan lil alamin. Islam ni kalau kita buat dia betul-betul, kita jalankan kehidupan Islam ni betul-betul, orang bukan Islam pun tumpang rahmat dia. Ini sikit sebanyaklah jadi antara benda yang Allah sebut, yang Nabi sebut ni, yuzdadu fihi rizqul mu'min. Dalam bulan Ramadan ni Allah tambahkan. Jadi insya-Allah yakinlah bahawa orang-orang yang susah di luar sana, dengan kedatangan Ramadan yang akan datang, insya-Allah rezeki tuan-tuan akan bertambah, insya-Allah. Akan ada orang kita yang menghantar bantuan makanan dan sebagainya. Kalau kita tahu ahli keluarga, adik-beradik terdekat kita susah, marilah sama-sama kita tolong mereka, bantu mereka. Ini yang kata kedatangan Ramadan ni, yuzdadu fihi rizqul mu'min. Allah tambahkan rezeki orang mukmin ni. InsyaAllah saya rasa setakat itulah sikit sebanyak ulasan tentang kepentingan kedatangan Ramadan ni. Banyak yang komen Ustaz. yang bertanya Ustaz sihat ke tak, dia tanya ustazah sihat ke tak. Saya rasa ustazah insya-Allah lah sihat Ustaz. Alhamdulillah ada bersama dengan saya. Alhamdulillah. Jadi ada yang kata rindu nak kena limbah dengan Ustaz. Itulah, nak dengar ceramah lagi, nak ada nak bertarawih bersama dengan Ustaz, zaman-zaman mengenang kembali zaman-zaman kat Matap dulu kan. Jadi dah semua dah keluar daripada Matap, masing-masing rindu teringat balik. Ustaz mungkin nak kejut pergi subuh dengar motor tu manggil. Semua dah duk berani dah nak tengok balik, semua dah sepa lari. Alhamdulillah. Saya pun teringat semua tu kan, sebab lah tak jadi warden dah. Teringat semua tu. Tapi apa yang buat tu harap-harap ada manfaat lah pada anak-anak murid kan. Saya pun minta maaf juga di sini ni, kesempatan yang ada ni, minta maaf lah kadang-kadang ketegasan garang masa tu tak lain dan bukan semata-mata nak didik kamu macam anak-anak saya. Nak didik kamu semua supaya jadi insan yang Allah pandang kita. Jangan sampai Allah tak pandang kita kan. InsyaAllah. Ada yang daripada MRSM Gumang Pasu, ramailah. Ada yang daripada Berseri, daripada Pendang sendiri pun saya tengok ada junior-junior daripada Pendang. Mereka dapat info, tapi semua dapat berkongsi lah, dapat menerima input lah Ustaz daripada ceramah ataupun kuliah malam ini. Dan saya rasa banyak input yang Ustaz sebutkan tadi. Kepentingan Ramadan ini bukan sahaja setakat puasa dan juga input dalam ibadah itu, tetapi puasa bukan sekadar mengajar kita untuk tahan diri daripada makan pukul 7 tahu dah pukul maghrib tahu dah pakat duduk depan makanan, depan TV dengan azan, nak tunggu azan dan makan. Tetapi kepentingan Ramadan adalah melebihi daripada asas ataupun perkara-perkara tersebutlah, dan itu untuk mencapai kualiti puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun lepas. Kalau Ustaz kata sebelum ni, kalau kata kita sebelum ni tunggu tahun-tahun lepas, kita tunggu depan TV untuk tunggu berbuka, tapi mungkin kita ubah tahun ni, kita baca Quran
kita baca doa sikit sebelum berbuka puasa. Jadi ia akan mempertingkatkan lagi kualiti puasa kita. Dan juga puasa mengajar kita untuk berdisiplin, mengawal nafsu, dan akhir sekali saya rasa benda yang lebih signifikan yang kita kena amalkan di dalam PKP ni, saya rasa adalah sifat sabar, Ustaz. Okay. Sifat sabar ni, sabar mungkin sebelum ni kita bila masuk bulan puasa kita boleh pergi ke bazar, kita boleh beli makanan, malas lah. Taklah, beli lagi lah nasi goreng lah, apa nasi biryani. Jadi tak boleh dah. Sebab kena masak sendiri mungkin kat rumah. Kena prepare food sendiri. Nak apa, buka puasa dengan kawan-kawan mungkin tak boleh dah. Jadi sebab Allah berikan peluang dan hikmah ini untuk kita merapatkan silaturahim bersama dengan keluarga, dengan orang di rumah, supaya hubungan di kekeluargaan di rumah akan lebih baik lah, dengan dengan kawan-kawan, kita buka puasa dengan ibu bapa dan sebagainya. Dan jadi PKP kita tak boleh pergi surau, Ustaz. PKP tak boleh nak pergi masjid, nak pergi tarawih. Dan saya pun difahamkan mungkin PKP ni akan mengambil masa yang lebih lama lagi lah kot. Mungkin sampai raya lah. Mungkin ada yang tak mengikut peraturan dan sebagainya. Jadi dalam kita menghadapi Ramadan, Ustaz, tiap tahun kita menghadapi Ramadan, apakah persiapan dalam beberapa 5 hari ini dan semasa kita menghadapi Ramadan pada tahun ini, ketika PKP ini, apakah ibadah yang mungkin boleh dianjurkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak murid, Ustaz, di luar sana? Mungkin sebahagian mereka rasa lain, di rumah pada macam mana, mungkin dah lain. Di surau boleh ikut program di surau, ada tadarus, ada apa. Jadi bagi pandangan Ustaz, ketika kita duduk di rumah ni, apakah amalan-amalan ataupun persediaan dalam kita menghadapi Ramadan dalam tempoh PKP ni? Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Firdaus. Tapi sebelum tu saya nak sentuh sikit lah. Seperti mana yang kamu sebutkan tadi, kalau sebelum ni kita nak kena, kita boleh pergi bazar Ramadan, satu benda yang seronok kan, lepas asyak ya, seronok lah. Sebab nak pergi bazar Ramadan dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini pun satu hikmah. Sentuh sikit bab makan ni. Makanan yang terbaik adalah kita masak sendiri. Pertama kita basuh, kita berselawat. Apatah seorang ibu, apatah lagi seorang ibu ataupun seorang isteri masak untuk suaminya. Kalau kita hari-hari makan masakan orang pun tak berapa seronok juga. Sebenarnya walaupun masakan itu biasa, simple, tetapi ada barakah dia. Ada barakah ni sebab apa? Sebab isteri kita masak, ibu kita masak untuk anak-anak, ataupun kadang-kadang ayah pun tolong masak sama. Di samping tu kita basuh makanan-makanan yang nak dimasak, bahan-bahan mentah itu, ayam, ikan, daging dan sebagainya. Kita berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua, kita basuh tu kita pastikan yakin bersih dan suci. Bukan setakat bersih, malah suci dari sudut syarak. Kemudian kita pastikan apabila waktu kita masak tu, kadang-kadang kita tambahkan lagi, bukan sekadar tambahan-tambahan orang kata apa, rencah-rencah nak bagi sedap, tetapi kita tambahkan dengan doa daripada seorang ibu, doa daripada seorang ayah. Kalau ayah masak, ibu masak kan, auzubillahi minasyaitanirrajim, antara doa yang saya ambil daripada guru-guru saya lah, tutup guru saya ni, nak melembutkan jiwa kita, hati kita, anak-anak kita. Kadang-kadang kita rasa, awak lah anak aku ni kasak sangat, awak lah anak aku ni degil sangat, awak lah, kita duk tanya awak-awak, tapi kita tak cari punca dia. Kadang-kadang dia makan makanan yang dimasak oleh orang-orang yang tidak salat. Kadang-kadang dia makan masakan yang dimasak oleh orang yang banyak melakukan maksiat. Saya tak kata semua orang lah, cuma kadang-kadang ada kalangannya yang tidak menutup aurat. Tukang masak tak tutup aurat, tukang masak tak salat, tukang masak pun tak jaga adab-adab. Jadi tukang masak pun sambil masak duk menyanyi, duk maki. Nauzubillah lah kan. Tapi kalau kita masak sendiri di rumah, antara ayat-ayat yang kita baca sambil duk masak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
kita tiup dalam makanan tu. Minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah aku ni, anak isteri aku ni, orang yang sabar di sisimu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Jadikanlah kami ni orang bertakwa padamu, ya Allah. Kan, jadikanlah zuriat-zuriat aku ni orang yang bertakwa pada Allah. Jadi tu antara kelebihan tu. Mungkin keadaan duduk di rumah hari ni, Allah nak suruh kita buat benda tu. Tak kena duduk pergi beli di luar. Jadi secara tak langsung, kalau orang yang berniaga pun saya anjurkan lah. Kalau ada anak-anak murid saya yang berniaga, mungkin dua hantar ambil order, kemudian hantar, buat penghantaran dan sebagainya. Jangan lupa berselawat, jangan lupa berdoa pada Allah. Antara doa dia, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tu satu. Ataupun kita baca doa di dalam surah Taha ayat 1 hingga ayat 5. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, sampai ayat kelima insya-Allah. Baca, kemudian baca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Kita tiupkan dalam makanan. Tu satu. Bab makanan insya-Allah. Mudah-mudahan kita pakai masak, kita pakai buat. Mudah-mudahan kita pun jadi orang yang lembut hatinya, anak-anak kita pun jadi orang yang lembut, anak-anak yang taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada mak ayah kita. Pada kita ni lah insya-Allah. Baik, itu satu. Kemudian persoalan tadi dalam menghadapi ujian COVID ni. Kita nak kena duduk di rumah, apa ibadat yang kita nak buat. Pertama sekali saya anjurkan dengan kedatangan dengan keadaan yang berlaku hari ini, dengan ujian Allah, wabak COVID ni, sebenarnya Allah nak suruh kita muhasabah. Orang yang beriman ni kena muhasabah diri. Kita muhasabah diri, kita tengok mungkin COVID ni, penyakit yang datang ni, wabak ni, satu kafarah daripada Allah. Sebab mungkin banyak perkara-perkara maksiat, perkara-perkara lara yang kita buat dalam hidup. Dia kata, ya aku tak buat benda-benda maksiat pun, tapi mungkin ada orang lain yang buat. Allah nak bagi tarbiyah ni untuk semua. Jadi kita kata, aku tak buat, kita tak buat benda maksiat, tapi kadang-kadang kita lara dengan gamenya. Bukan tekak budak-budak, orang tua-tua pun dengan game yang asyik. Tambahlah ni perang boleh perang ni sampai berhubung kawan sana sini pakai duk sembang sama-sama dalam game tu, tembak aku dan sebagainya kan. Jadi benda-benda ni benda-benda lara, kita lara sampai sejam 2 jam. Tetapi kita nak baca Quran setengah jam pun kita rasa lama kan. Jadi Allah nak suruh kita muhasabah diri. Mungkin ini satu kafarah. Jadi kita banyak-banyak beristighfar. Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Jadi soalan kamu tadi, apa amalan yang kita nak buat ni, bermula daripada sekarang ni sampai Ramadan ni, sampai hujung Ramadan ni, banyakkan istighfar. Itu nombor satu. Banyakkan istighfar. Sebab Nabi kata, man lazimal istighfara, siapa yang lidahnya lazim istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan daripada setiap kesedihan dia, Allah gantikan kegembiraan. Jadi kalau kita semua pakai istighfar pada Allah, kembali pada Allah. Astaghfirullahalazim. Boleh. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pun boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yang tu pun penghulu sayyidil istighfar, lagi cantik kan. Kita pakai baca lah. Paling tak ada pun astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Banyakkan istighfar. Moga-moga Allah gantikan kesedihan yang kita lalui hari ini. Sedih tak boleh keluar pergi mana, ada yang sedih tak boleh balik kampung, ada yang sedih tak boleh balik tengok mak ayah, ada yang sedih tak boleh jumpa isteri. Ada sahabat saya isteri duduk di Johor, nak pergi jumpa selalu hujung minggu duduk bersua. Kali ni tak bersua lah, 3 minggu lah, jenis PJJ ni kan. Masya Allah kan. Rindu ke anak-anak kan. Anak saudara saya bertugas sebagai petugas di front line di hospital. Begitu juga dengan isteri dia, terpaksa hantar anak balik ke kampung, tak tengok anak dah 3 minggu, kerinduan. Ni sedih kan. Jadi salah satunya ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah. Dengan istighfar ni, moga-moga seluruh warga Malaysia ni kita pakat-pakat banyak beristighfar, Allah angkat, gantikan kesedihan ni dengan kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhrajah, dan setiap kesempitan hidup kita ni Allah buka jalan keluar. Yang ni rahmat Allah ni.
Nah, kita bulan puasa nak buat apa kan? Kita istighfar. Tapi nak istighfar bulan puasa ni, kita kena latih diri daripada la. La pun dah tak pergi ke mana. Bangkit pagi istighfar. Tidur malam beristighfar. Mungkin kita ada silap di siang hari dan sebagainya. Kita istighfar di malam hari sebelum kita lena. Bangkit daripada tidur pun istighfar pada Allah. Nah, wa min kulli dhiqin makhraja. Allah akan gantikan. Allah akan buka kesempitan hidup kita ni. Allah buka jalan keluar. Ini kita bimbang ni kadang-kadang. Nah, Allah datangkan ujian, mai satu-satu musibah, tak jumpa jalan keluar. Kan? Manusia ni hidup diuji oleh Allah. Tapi ada manusia kita tengok datang ujian, tapi Allah sayang kepada Allah buka jalan keluar. Ujian tu nak menambahkan keimanan dia kepada Allah. Tapi ada orang yang kita bimbang ni, Allah datangkan ujian, dia makin kufur pada Allah. Allah bagi lagi, tak jumpa jalan keluar. Pasal apa? Tak mau nak beristighfar pada Allah. Tak mau nak balik pada Allah. Kan? Dia cari jalan penyelesaian macam-macam lah. Dengan daun ketumnya, dengan apa semua. Maka bertambah masalah dia, tak jumpa jalan keluar. Ini kita takut. Kan? Allah bagi ujian, Allah bagi jalan keluar. Alhamdulillah. Ini pun satu ujian kat kita, tapi kita beristighfar. Moga-moga Allah buka jalan keluar ni. Jalan keluar daripada kesempitan hidup kita ni. Dan yang ketiga, Nabi kata, wa razaqahu min ghairu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kepada dia daripada rezeki yang tak disangka-sangka. Masya-Allah. Dengan istighfar ni. Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan kepada dia dari jalan yang tak disangka-sangka. Masya-Allah. Itu satu. Jadi yang kedua, dalam menghadapi tempoh PKP ni, antara rahmat Allah. Kita nampak musibah, tapi kita tengok juga rahmat dia. Rahmat dia apa? Allah nak suruh kita muhasabah diri. Muhasabah diri bukan setakat pikir dosa kita. Lepas tu kita tengok pula satu orang suami. Dia boleh tengok dulu dia tak jadi imam pun untuk isteri dia, untuk anak-anak dia. Untuk isteri-isteri dia. Ada ni banyak isteri ni kan. Ada 2 isteri, 3 isteri ni. Allah nak tanya lagi banyak. Kan? Dia tak pernah jadi imam, tak pernah berjamaah. Dia kira siap-siap tuang pergi masjid. Dia kata selamat aku. Kan? Pasal apa? Surah lazim pun tak hafal. Apa pun tak hafal nak jadi imam lagu mana? Tah Fatihah betul ya ke tak? Kan? Jadi masa ni, masa kita membetulkan bacaan-bacaan kita. Masa yang ada ni paling tidak pun kita hafallah ayat-ayat lazim. Paling tidak pun kita baca Quran, bagi lazim lidah kita ni lancar dengan Quran. Esok ni buka Quran depan. Jadi imam para anak dan isteri kita. Di sini Allah nak angkat satu kedudukan seorang suami. Izzah ni nak angkat ketinggian. Kalau tidak dia duduk sembang hal lainnya kemai. Tengok-tengok isteri dia kata, Masya Allah, suami aku baca sedap rupanya. Kan? Anak-anak tengok Allah, baba baca, baba ke abah ke ayah ke, Masya Allah, rupanya ayah aku ni baca sedap kan. Jadi sedap, jadi bakat tersimpan, bakat yang tersembunyi selama ni kan. Jadi masa ni sebelum kedatangan Ramadan ni kan, puluh baca Quran, hafal ayat lazim. InsyaAllah saya pun bukanlah kata apa kan, saya pun ambil kesempatan ni, masa ni saya pun duk hafal sikit-sikit lagi dengan anak-anak. Mana-mana yang surah-surah kita rasa saat ingat, saat tak ingat tu. Masa ni dulu kadang-kadang sibuk balik sekolah, lagi keluar pergi kuliah dan sebagainya. Balik bagi kuliah letih dah setakat baca tengok Quran. Jadi masa ni kita nak refresh balik hafazan kita. Allah bagi ruang kat kita dah. Lepas tu kita kata kalau sibuk kan, masa siang malam takkan nak tidur makan kan. Jadi kita perbaiki bacaan kita. Kemudian dalam masa yang sama, Allah nak latih kita berjamaah dengan anak isteri ni. Kita jadi imam. Kemudian kita latih anak-anak untuk berselawat. Pagi daripada ajak anak-anak darjah 5, darjah 6. Mungkin kamu anak-anak baru sekolah rendah kan. Ada yang baru masuk darjah 1, darjah 2. Masa ni kita latih dia, confident kan diri dia dengan berselawat. Kan? Dia kata, abah tak reti lah nak sebut ni. Subhanallah malikil ma'bud, subhanallah malikil mawjud. Nak main Ramadan ni hari lagi. Dan lagi kita latih mereka. Budak-budak ni IQ mereka cepat. Dosa tak banyak, dosa tak ada. Kan? Jadi ingatan mereka kuat. Kita bagi buka YouTube tu, abang hafal ni je. Kan? 2 rakaat pertama abang baca ni. Kan?
As-salatu sunnatan tarawih jami'atan rahimakumullah. Kan. Jadi kita latih, sebut. Macam anak saya kita duk sebut dengan dia, sebut. Dia ulang walaupun dia tak erti baca tapi dia boleh hafal. Kita duk ulang dengan dia. Kemudian kita latih anak kita untuk berselawat. Dan kalau yang ada anak-anak besar lah, sahabat-sahabat saya lah, kamu anak kecil-kecil lagi, kan. Jadi macam saya anak sulung pun dah masuk universiti. Kebetulan saya pun bela anak arwah abang saya 2 orang. Dah nak habis dah universiti. Dah masuk universiti. Jadi anak-anak saya ni ada 4 orang anak lelaki yang dah agak remaja dah. 20-an lah. Kemudian 18, 20, 21, 22. Jadi saya giliakkan mereka. Jadi imam. Latih. Kalau mereka duduk jadi imam di luar, kita tak pernah dengar. Sebelum-sebelum ni ada mereka duduk jadi imam di universiti, di IPG dan sebagainya. Tapi kita tak pernah dengar anak kita baca. Masa ni kita dengar anak kita baca. Saya latih mereka. Okey, Aisyah, ayah jadi imam. Lepas tu, tarawih 4 rakaat pertama, anak yang pertama. Ada 4 orang. Anak lelaki ni. Alhamdulillah Allah kurniakan saya ni 2 orang anak lelaki saya lah, 2 orang lagi anak arwah abang macam anak saya juga. Saya belah daripada kecil. Alhamdulillah duduk dengan saya sama macam anak-anak saya. Jadi seorang 4 rakaat, 4 kali 4 dah 16 rakaat. Lagi 4 rakaat saya berhabis. Lagi 4 rakaat kita berhabis kan. Jadi Aisyah kita ambil dulu, lepas tu depa 4 orang, 4 kali 4 dah 16. 16 rakaat. Kemudian tambah lagi 4 rakaat dah 20 rakaat. Lepas tu witir kita gilak-gilak hampa. Malam ni 2 orang, malam ni seorang. Macam tu lah. Jadi secara tak langsung kita boleh tasmik bacaan. Tapi kita jangan abang apa aku nak dengar bacaan hampa. Dia tak mau. Hampa jadi imam kata. Sebelum ni ayah duk dengar hampa duk jadi imam. Dia serama apa semua. Malam ni hampa jadi imam. Ayah nak dengar. Ayah nak duduk di belakang. Kan? Jadi secara tak langsung kita boleh tasmik bacaan anak-anak kita ni. Satu rahmat Allah. Kan? Sebelum ni kita tak pernah dengar pun. Anak duk abang cik jadi imam, jadi imam. Macam mana kita tak tahu. Kan? Lah ni kita boleh dengar sendiri kan. Jadi Allah bagi contoh terutamanya lah. Golongan-golongan ustaz yang reti, tajwid dan sebagainya, makhraj huruf. Hak ni Allah nak tanya dulu ni. Hang duk ajak anak orang ya. Kan? Anak sendiri, tah bacaan macam mana kita tak tahu kan masa ni. Jadi selain daripada tu, kita buat pengisian ni. Sebelum Ramadan ni, kita buat pengisian. 3 minggu dah takkan kita nak duduk saja kan. Lepas subuh, lepas maghrib kan. Buat pengisian. Selalu contohnya kalau golongan-golongan ustaz, dia duk pergi kuliah kat orang kan. Kadang-kadang saya bawa lah anak-anak saya. Kalau hari mereka duduk asrama, tak boleh bawa. Kan. Mereka dengar kuliah daripada orang lain. Kan. Lepas tu, kadang-kadang macam kamu semua ni, kadang-kadang buat pengisian pergi mendengar kuliah kan. Jadi apa pengisian yang kamu dapat tu, kamu kongsi kan. Ada orang dia kata, Ustaz, tak apalah Ustaz. Boleh baca kitab. Tapi hampa ada pergi dengar lah tu. Pergi dengar di masjid-masjid dan sebagainya. Kan? Kalau tak pun, ambil lah buku-buku nasihat. Ayuhal walad. Kan? Baca, Ya Bunayya. Karangan Imam Ibn Al-Wardi. Karangan Imam Al-Ghazali. Ayuhal walad. Bagus tu untuk anak-anak. Saya baca ke anak-anak saya dalam cuti pun ni. Saya baca kitab Ayuhal walad. Saya baca kitab Munyatul Musalli. Memperbaiki balik bab-bab salat. Kadang-kadang kita duk tengok anak orang yang duk perbetulkan anak orang. Saya terasa, esok Allah tanya aku ni, anak-anak aku ni reti ke? Tak, tengok-tengok anak ustaz kunut tak reti. Kan? Kita duk confident anak aku okey kan? Tapi lagi kita perbetulkan masa yang ada ni. Kalau tak ada lagi anak, dengan isteri. Allah nak tanya suami tu. Satu orang suami, dia kena pastikan isteri dia baca Fatihah dengan betul. Pasal Fatihah ni rukun dalam solat. Sekurang-kurangnya mungkin waktu awal-awal pernikahan dulu tak pernah dengar langsung bini baca betul ke tak betul. Tengok-tengok baca salah, Masya Allah 4 tahun dah bini duk baca salah. Jenuh suami nak jawab. Saya dulu, saya kongsi sikit lah. Masa saya nak menikah dulu ni, saya menikah tahun 1998, lama dah. Tapi masa saya nak menikah ni, antara nasihat-nasihat yang saya dapat daripada tok-tok guru saya, saya jumpa guru-guru saya tanya pandangan dan nasihat. Mereka tanya, isteri kerja apa? Kata tak, kami pekat duk ngaji lagi. Tapi saya mengaji bidang agama lah. Pengajian Islam ke. Tak apa. Tapi dia kata nak pesan pertama sekali, dengar bacaan yang wajib dalam solat. Sah akad nikah tu, dengar Fatihah, baca betul ke tak. Lepas tu yang kedua, dengar bacaan Takbiratul Ihram, Fatihah,
lepas tu tahiyat akhir, kan, bagi salam tu semua hak wajib kan, bacaan-bacaan orang kata rukun qauli dalam sembahyang kan. Sebab kalau kita akad nikah waktu lepas Zuhur tu masih di bawah tanggungjawab mak ayah dia. Tapi lepas Zuhur tu Asyak, Maghrib, Isyak tu dah mula tanggungjawab kat kita lah. Jadi kita kena pastikan isteri kita ni baca dengan betul bacaan solat dia. Mandi wajibnya. Yang ni lagi penting. Sebab kalau mandi wajib tak sah. Macam mana dia mengharungi ibadat puasa dia, ibadat apa? Solat dia. Kan? Orang perempuan mandi wajib tak betul. Mayang tak sah, baca Quran haram, pegang Quran haram, bawa Quran haram. Masuk dalam masjid haram. Pasal apa? Pasal bersuci tak sah. Siapa nak kena betulkan? Suami dia. Kan? Masa ni tazkirah dengan isteri. Buka kitab balik, tengok balik, cerita balik. Tambah yang ada anak-anak perempuan. Pesan ke anak-anak perempuan mandi wajib ni macam mana, nak kena betulkan. Sebab lah masih di bawah tanggungjawab mak ayah dia. Esok ni pindah kat suami pula. Jadi benda-benda ni yang kadang-kadang orang tak terpandang, terlepas pandang. Kan? Bacaan-bacaan dalam semayang. Masa ni kita dengar balik. Kan? Kalau dua-dua tak erti, kena mengaji. Dua-dua kena pergi mengaji. Dia Allah tanya ni. Berat. Sebab tu saya pun ambil kesempatan ni. Tiap lepas maghrib, baca. Semalam baca kitab apa ni. Idaman Penuntut. Saja buka balik bab puasa. Kata baca dengan anak-anak, bicara bab puasa balik. Peringat. Kata walaupun hampa mengaji syariah, walaupun hampa mengaji ni, kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang mengaji tu peringkat budak-budak ni dia tak halusi. Tak macam kita mengaji cara orang tua. Kita dulu mengaji kan Fidah, no? Dengar, baca. Lepas tu habis Faisal lupa. Kan? Tapi Maila baru kita rasa, pentingnya mengaji kan. Baru kita dengar betul-betul. Pergi tazkirah, pergi kuliah kan. Jadi masa ni kita duduk dengan anak isteri kita hiasi program-program ilmu. Dan saya cadangkan juga dalam tempoh COVID ni, dan kita tadarus daripada sekarang. Tadarus daripada law. Betul-betul. Ni, mak dah panggil type tu. Mak dah panggil type. Okey, baik. Sorry, Bilal. Ya. Tak apa. Okey. Untuk apa secara asasnya yang boleh saya simpulkan daripada apa yang Ustaz, sebab kita nak jawab ada yang tanya soalan tadi Ustaz. Berkaitan ada beberapa soalan yang simpulkan Ustaz. Maknanya untuk kita menghadapi Ramadan ni perkara yang lebih penting adalah kita beristighfar, betul Ustaz? Kita menyucikan diri kita ataupun kita membersihkan diri kita terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam Ramadan. Itu adalah lebih baiklah. Dan juga kita memperbaharui ataupun kita memperelokkan bacaan Al-Quran kita dan juga memperbanyakkan selawat sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada soalan Ustaz daripada saya tak pasti siapa ni. Kita tengok ada dua orang yang bagi soalan yang sama, tapi kita soalan daripada Amir Shah ni. Saya tak pasti daripada mana ni. Kalau frontliner meninggal sebab COVID Ustaz, adakah jatuh sebagai mati syahid? Dia tanya. Ya, sebab sebelah ni kita ada statistik sekarang 88 orang, saya tak salah saya hari ni. Hari lagi 2 lagi kematian. Jadi mereka yang meninggal dunia disebabkan COVID ni, ada sebahagian daripada kluster tabligh dan sebagainya. Adakah mereka ini kategorinya mati syahid Ustaz? Mungkin boleh perjelaskan. Susah juga tu nak jawab tu. Cuma ni dari sudut pandangannya lah kan. Sebab kadang-kadang ada banyak pandangan-pandangan. Daripada ustaz-ustaz, daripada mufti dan sebagainya. Patut soalan tu daripada orang yang lebih berhak menjawabnya daripada mufti lah kan. Cuma pandangan saya setakat ilmu yang saya dah mengaji, termasuk juga syahid ni, dia ada syahid dunia, syahid akhirat. Fi sabilillah, perang tu syahid dunia dan syahid akhirat. Ada yang syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat. Syahid dunia ni diistilahkan orang memandang dia seperti syahid, tetapi tak diterima sebagai syahid. Kerana apa? Kerana dia tu berperang bukan kerana Allah. Jadi kita kena faham dia syahid dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat ni contoh orang yang perang fi sabilillah dalam perang Badar, perang Uhud dan sebagainya. Perang sampai hari inilah yang mempertahankan agama Allah. Dia mati terkorban dalam peperangan itu. Dia tu semata-mata nak menegakkan agama Allah, nak menegakkan hak Allah, hukum Allah dan sebagainya. Yang tu dikira sebagai syahid dunia dan akhirat.
mempertahankan agama Allah. Tapi yang kedua, syahid dunia. Dia kata syahid dunia macam mana? Manusia melihat dia umpama syahid. Tapi Allah tak iktiraf sebab mungkin dia pergi tu kerana nakkan pangkat, dia pergi tu nakkan sebagai pujian, nakkan satu pujian lah daripada orang kata wah dia ni hebat lah apa semua kan. Dia nakkan benda tu dalam hidup dia, tu tak dikira syahid dunia ya lah. Dunia nampak dia syahid tetapi akhirat tidak. Cuma dalam soal syahid yang lain yang Nabi sebut dalam hadis-hadis baginda ni termasuklah sakit, mautil faja'ah, mati yang mengejut, sakit sakit perut ni ada ulama menguraikan. Saya pernah mengaji pada satu guru, dia kata sakit dalam perut ni termasuklah sakit jantung, sakit apa dan sakit-sakit yang kita lalui hari ni lah. Musibah-musibah ni termasuk juga dan orang yang berjihad, ni kira satu jihad ni kena betulkan niat lillahi ta'ala. Kita yang ada di front liner ni golongan-golongan doktor, Kementerian Kesihatan lah, semualah warga yang berada di hospital, di klinik kesihatan dan sebagainya. Pertama, niat pekerjaan kita ni nak menyelamatkan manusia ni kerana Allah. Nak melawan penyakit ini, nak bagi manusia ni sihat, kembali okey apa semua ni kerana Allah. InsyaAllah kita akan dapat pahala jihad. Andai kata mereka pun syahid, gugur dengan terkena dengan penyakit ini, insyaAllah termasuk dalam syahid akhirat. Dapat pahala syahid di akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Sebab apa? Kita pergi ni kerja, jangan kerana niat aku ni main ni sebab aku makan gaji, jangan fikir lagu tu. Tapi aku main ni semata-mata kerana Allah, nak menyelamatkan manusia, nak menyelamatkan nyawa. Sebab ada hadis, saya mengaji dalam satu kitab hadis dengan Ustaz, kitab yang himpunan hadis yang ditulis Ustaz Aminuddin bin Ibrahim. Dalam satu kitab tu, dalam hadis tu, menyelamatkan manusia satu nyawa pun pahala dia masya-Allah menggunung tinggi, beribu-ribu. Saya tak ingat, cuma pahala dia besar lah. Orang yang menyelamatkan satu nyawa, pahala dia cukup besar masya-Allah. Kalau ada kesempatan kita tengok balik hadis tu insya-Allah. Cuma saya ingat itulah salah satu daripadanya, ganjaran pahala menyelamatkan satu nyawa pun dah Allah bagi ganjaran pahala yang begitu besar masya-Allah. Tahniahlah pada anak-anak murid Ustaz, anak-anak Ustaz yang berada di front lainnya. Hebat, anda ni insan yang terpilih. Anda adalah insan yang terpilih masya-Allah. Kami ni tolong doa, kami tak boleh buat apa, tapi insya-Allah hari Ustaz baca Yasin dengan anak-anak Ustaz Semai Hajat, doa pada seluruh Malaysia front lainnya kita ni mudah-mudahan dipelihara oleh Allah dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan kalau ada yang mati dikira sebagai syahid insya-Allah. Mudah-mudahan syahid akhirat insya-Allah. Terus mungkin tu jawapan kita lah. Pandangan saya lah. Mudah-mudahan Allah menerima pahala mereka ini sebagai mati syahid, secara syahid dunia, syahid akhirat lah insya-Allah. Ramai juga yang mungkin sahabat-sahabat saya yang doktor, anak-anak murid Ustaz yang juga doktor, kemudian ada yang mungkin jadi polis dan sebagainya, yang terlibat sebagai frontliner juga, mungkin tak dapat bersama-sama kita mengikuti siaran pada malam ini, tetapi kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada mereka dan juga memudahkan urusan mereka dalam sama-sama kita menghadapi wabak COVID-19 ni. Dan dan malam ni saya rasa input kita dapat berkaitan dengan Ramadan, persiapan di saat kita ada PKP, tapi walaupun kita menghadapi PKP tetapi ibadah Ramadan itu tetap perlu diteruskan Ustaz. Kita berselawat, kita mempersiapkan diri dengan mempertingkatkan lagi kita punya ibadah, memperbaikkan lagi kita punya kualiti ibadah dari segi sudut bacaan, dari sudut puasa, tarawih dan sebagainya. Dan mungkin terakhir Ustaz, sebab kita takut lama sangat. Jadi kita nak menutup. Sebelum kita nak menutup, jadi saya minta kepada Ustaz mungkin sedikit nasihat buat anak-anak murid Ustaz yang mungkin ada yang mungkin, yalah Ustaz sebut tadi pasal ada yang nak kahwin, pasal ada anak, mereka kata orang kahwin ni. Jadi mungkin nasihat untuk semua insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Sebagai penghujung lah, nasihat daripada saya ni sikit pandangan lah. Pertama, saya nak ambil kata-kata ulama yang saya petik, yang saya himpunkan dalam tazkirah-tazkirah saya ni.
antara pandangan-pandangan ulama ni, nak dapatkan puasa yang sempurna dalam kita nak mengharumi Ramadan Al-Mubarak ni, nak dapatkan puasa yang sempurna, kita kena lalui antaranya 7 perkara. 7 perkara ni, pertama kita nak kena memelihara mata kita. Yang tadi kita duk cerita ni perbetul amal ibadat, perbetul bacaan Quran. Itu memang dah, sebab Quran dengan Ramadan tak dapat dipisahkan. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Antara nama-nama lain bagi Ramadan ni, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Tak apa. Tapi itu amalan-amalan yang kita nak buat. Yang kita nak kena jaga, nak mendapatkan Ramadan yang sempurna, Ramadan yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kita memelihara mata kita daripada perkara-perkara yang haram. Juga perkara-perkara yang boleh melalaikan hati daripada mengingati Allah. Jaga mata. Kemudian yang kedua, orang berpuasa wajib menjaga lidahnya daripada bertutur akan perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Dusta, bohong, batil. Kalau duk berbohong, duk berdusta, duk mengumpat, duk sebarkan berita-berita palsu yang kita tak pasti. Lebih baik kalau kita dapat satu-satu berita, kita tabayun dulu, kita selidik dulu. Kita takut berita-berita itu adalah berita-berita palsu, berita-berita dusta, kita duk tolong sebarkan benda-benda dusta. Jadi habis pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga, saya tengok juga ramai dari kalangan kita yang rajin meluahkan isi-isi hati di dalam Facebook dan sebagainya. Saya rasa kadang-kadang ada benda yang tak sesuai lah. Kemudian pada anak-anak murid saya yang disayangi, anak-anak saya sendiri yang disayangi, sahabat-sahabat handai, terutamanya orang wanita lah, golongan-golongan wanita. Jangan terlalu banyak uploadkan gambar-gambar anda di dalam Facebook. Kerana apabila ditonton oleh lelaki-lelaki yang bukan mahram, yang kadang-kadang pandangan mereka mendatangkan syahwat, menjadikan kita berdosa. Mereka berdosa, kita pun berdosa. Malah kalau dia tu isteri orang, suami dia pun berdosa sama. Kalau dia bukan isteri orang lagi, mak ayah dia pun berdosa sama. Kerana membiarkan anak wanitanya, anak perempuannya duk upload gambar-gambar yang gambar-gambar diri dia lah. Apatah lagi kadang-kadang gambar-gambar yang seksi dan sebagainya, gambar-gambar yang menarik perhatian lelaki. Jadi saya nasihatkan kurang, kalau boleh tak usah lah upload. Kalau yang ada suami itu, upload gambar suami sudah lah. Kalau orang lelaki ni lain sikit lah. Kalau orang perempuan ni kadang-kadang pandangan manusia lain, pandangan lelaki lain terhadap mereka itu satu pandangan dosa. Jadi kita kena jaga. Kesempatan bulan Ramadan ni kurang-kurangkanlah upload gambar-gambar ni. Kemudian orang yang berpuasa ni wajib menjaga telinga dia, daripada disajikan dengan perkara-perkara lara. Asyik duk dengar muzik. Kalau hari-hari biasa ni dia seronok dengar muzik, dia merasa tenang. Cuba kita dengar Al-Quran. Orang yang baca Quran, orang yang mendengar Al-Quran ni, pahala dia sama. Orang yang mendengar dan menghayati Quran, dia dapat pahala juga walaupun dia tak baca, tapi dia dengar, dia hayati. Walaupun dia tak faham, tetapi dia cuba hayati bacaan itu, maka Allah bagi pahala. Tu hebatnya Quran. Orang yang berdamping dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan Allah. Jadi kita baca Quran, tak larat baca, kita pasang dengar, daripada kita dengar lagu-lagu yang melalaikan. Kalau lagu-lagu sirah, lagu-lagu cerita, contohlah macam lagu yang berkaitan dengan Bilal, ada sirah dia, ada cerita dia, itu tak apalah. Syuaimi Malik kah, tu sedap juga dengar. Saya pun kadang-kadang dengar juga, sebab mengkisahkan tentang Bilal, para sahabat Nabi dan sebagainya. Baik, kemudian orang yang berpuasa ni wajib memelihara seluruh anggota dia, kaki, tangan dia, macam saya sebut tadi. Wadak adalah khadim, Nabi kata. Jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti khadam, jangan menyakiti orang lain. Kita jaga anggota badan kita ni, termasuklah kata-kata kita. Allah, Masya Allah. Saya tengok di sini ada yang mendoakan saya dan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang kelima dan keenam ni, orang yang berpuasa ni wajib memelihara perutnya daripada berbuka, iftar dengan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang syubhah. Ni kita kena jaga. Jadi makanan-makanan yang haram, yang syubhah tu kita kena tengok pendapatan kita main daripada mana. Kita kena jaga. Dalam pekerjaan kita kena jaga waktu, masa, semua tu dikaitkan dengan bayaran. Yang kita dibayar gaji untuk bekerja dari masa sekian sampai masa sekian. Jangan kita lari, jangan kita main-main, jangan kita culah.
Orang kena kata culah kan. Kadang-kadang ini kita peringatkan sama-sama. Diri saya sendiri pun termasuk. Kita peringatkan diri kita. Kita sajikan makanan para anak-anak kita yang berbuka puasa, yang iftar ni dengan makanan-makanan yang halal. Halal dan tayyibah. Jangan ada benda-benda yang syubhah, yang haram. Kalau boleh kita beli buy Muslim first. Produk-produk yang dikeluarkan oleh orang Islam kita ni, mi dan sebagainya. Dan yang ketujuh, orang yang berpuasa ni hatinya hendaklah sentiasa mengharapkan agar puasanya diterima oleh Allah. Itu yang kita malam-malam kita berdoa lepas sembahyang tarawih, kita berdoa lepas sembahyang Isya, kita berdoa Rabbana taqabbal minna du'aana Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك ya arhamar rahimin. Kita bukan setakat nak Allah terima ibadah solat kita, malah kita nak Allah terima ibadah puasa kita. Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami, wa siyamana, puasa kami ni ya Allah. Lepas buka puasa kalau boleh kita berdoa sama-sama dengan anak-anak, bukan setakat doa lepas makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Malah kita doa, ya Allah terimalah puasa kami pada hari ini padamu ya Allah. Jadikan puasa ini satu kebaikan untuk kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Kita doa. Selalu kita jarang kita buat ibadat tapi kita tak minta ke Allah. Kita minta, ya Allah terimalah solat aku ni. Rabbana taqabbal minna salatana tammah. Lepas sembahyang kita minta ke Allah, ya Allah terimalah puasa salat aku ni. Setiap kali kita salat kita minta Allah terima. Setiap kali kita puasa kita minta Allah terima. Puasa kita ni masya-Allah. Dan selebihnya dalam menghadapi puasa ni, Ustaz nasihatkan, fikir-fikirkanlah jalan-jalan untuk kita bersedekah. Macam mana kita nak bersedekah? Kalau dulu kita boleh bawa pi. Lah ni kita cari jalan, sekurang-kurangnya setiap hari ada sedekah yang kita hulurkan. Sepanjang bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan hari itu tiba-tiba sedekah kita bertemu dengan bulan malam Lailatul Qadar, insya-Allah sedekah kita itu berlipat-lipat kali gandanya. Jadi biarlah setiap hari ada sedekah yang kita salurkan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ni 30 hari, setiap hari ada sedekah. Carilah jalan macam mana untuk kita salurkan sedekah kita ni. Selain daripada kita buat ibadat untuk diri kita, untuk anak isteri kita, malah kita buat juga untuk orang lain, insya-Allah. Firdaus. Baik, itulah sikit sebanyak perkongsian daripada Ustaz, nasihat buat sahabat-sahabat di luar sana ya, mereka masih lagi ingat lagi tentang pasal Ustaz ya, pasal kenangan-kenangan lama. Jadi diharapkan perkongsian pada malam ini insya-Allah dapat mempersiapsiagakan diri kita bersempena dengan Ramadan. Ramadan lagi 5 hari lagi kita 6 hari lagi nak berpuasa, 6 hari lagi kata Ustaz, kita rindu nak jumpa Ramadan. Kita nak berterawih, mungkin sebelum terawih dekat surau orang tak boleh dengar suara kita. Duduk di rumah kita boleh jadi imam, kita boleh banyak buat amalan sebab kita tak payah bergerak. Jadi kita tak boleh bergerak, kita tak boleh pergi kerja. Jadi kita boleh lebih banyak lagi fokus kepada ibadah kita. Dan sebelum kita menutup, insyaAllah sahabat-sahabat yang di luar sana, insyaAllah Asara Kumpulan Pasu akan membawakan anda kuliah-kuliah online yang lain. Kita akan ada lagi siri kuliah lagi minggu depan, dan juga ada perkongsian sharing session bersama dengan sahabat-sahabat lain berkaitan dengan kerjaya, berkaitan dengan pekerjaan dan sebagainya oleh alumni-alumni yang berkerjaya lain. InsyaAllah dengan PKP ini, dengan tempoh PKP kita duduk di rumah ini, kita akan mendapat input yang lebih banyak lah yang dibawakan oleh Ansar Agama Pasu, insyaAllah. Baik, dan tak lagi Ustaz, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Ustaz bersama-sama dengan kami. Melepaskan kerinduan, lama tak jumpa Ustaz. Pergi Kupar tapi tak ada nak singgah ke di Pendang. Alhamdulillah, tak apa. Memang tiap-tiap tahun teringat kami ni cuma satu yang saya nak Ustaz Firdaus ambil kesempatan sikit lah kan. Ya. Kalau teringat kat saya ni, baca Fatihah, baca Qul Allah, hadiahkan kat saya. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihah, Qul Allah yang anak-anak murid baca ni, Allah bagi kesihatan lagi kat saya. Mudah-mudahan saya boleh terus berada di jalan dakwah ni, insya-Allah. Ya, insya-Allah sama-sama Ustaz. Dan itulah semua mendoakan agar keluarga Ustaz sendiri dan Ustazah berada dalam keadaan sihat dan ada lagi rezeki. Mungkin waktu-waktu yang lain kita akan
untuk kita bersama-sama mungkin dengan ceramah lain mungkin insya-Allah. Dan buat sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa, jangan sering untuk mengikuti program-program anjuran kita juga dalam kuliah online ini. Dan kalau ada sebarang cadangan, ada sebarang komen, boleh boleh apa komen tadi Facebook page Ansara Kubang Pasu yang tertera ya. Dan apa pun Ustaz, kami ucapkan ribuan terima kasih lagi kerana bersama dengan Alhamdulillah. kami. Dan saya pun mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Ramadan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Nak sebut raya nanti dululah. Dia kena Walaupun kita, Ramadan dulu baru raya. Ramadan dulu raya. Walaupun raya kita bukan raya di rumah, tapi Ah, kita sambut puasa dulu Ustaz. Okey, jadi semoga kena belajar, dia bukan setakat kena belajar jadi imam ya, kena belajar baca ya. khutbah sama tu ni. Aku tu. Itu lagi. Nah, tu yang tadi semua kata, kalau Ustaz kata, mesti Ustaz kena buat. Apa? I talk, I do Ah, it. when I talk, I will do. Ya, talk, I do. Jadi, insyaAllah Ustaz, semoga kita semua dapat menghadapi Ramadan kali ini dengan baik. Dan, yalah, semoga juga kita dapat keluar daripada kepompong wabak COVID-19 ini. Dan InsyaAllah, mudah-mudahan. menutup kuliah pada malam ini, saya minta doa Ustaz untuk kita sama-sama aminkan supaya kita semua dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamama biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء wasyamatatil a'da. Ya Allah ya Rahman Rahimin, kami hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat kepada-Mu ya Allah. Kami menadah tangan kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, isteri kami, anak-anak kami, ibu dan ayah kami ya Allah. Seluruh ahli keluarga kami, para sahabat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah atas kelalaian kami ya Allah. Kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kepandanglah kami dengan pandangan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau bantulah kami dalam menghadapi ujian wabak ini ya Allah. Beri kekuatan kepada kami dan anggota-anggota yang sedang berjuang untuk menghapuskan wabak penyakit ini ya Allah. Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kau angkatlah penyakit ini ya Allah. Kau sembuhkanlah bagi orang-orang yang terkena penyakit ini ya Allah. Kau kurniakanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Kau selamatkanlah kami, peliharalah kami ya Allah daripada wabak penyakit ini. Kau peliharalah ibu ayah kami, keluarga kami, anak isteri kami, sahabat-sahabat kami, seluruh warga Malaysia ini ya Allah daripada wabak penyakit ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui atas segala sesuatu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, Kau percepatkanlah dan Kau permudahkanlah urusan kami dalam menangani wabak penyakit ini ya Allah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas doa dan insyaAllah kita akan bersua nanti insyaAllah Ustaz. Dan semoga kita semua dalam keadaan sihat dan tabah menghadapi dan sabar menghadapi ujian ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, insyaAllah jumpa lagi.